Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera para pelajar sekalian. Pada sesi kali ini kita akan meneruskan pembelajaran bahasa Arab tahap 2 kita dengan menyentuh unit yang kedua. Seperti yang telah kita lakukan pada pembelajaran sebelum ini, kita akan mengulang kaji berkenaan dengan petikan yang dipelajari di dalam unit. Kemudian kita akan menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan kepada petikan dan barulah kita sama-sama mempelajari pula bahagian tata bahasa dan soalan-soalan pengukuhan tata bahasa. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita akan memulakan pembelajaran unit 2 kita dengan kita melihat petikan yang terdapat di dalam unit ini. Okey. Petikan di dalam unit 2 ini bertajuk Talabul Muawanah, memohon atau meminta pertolongan. Seorang pegawai masuk ke pejabat pengurus dan dia meminta daripada pengurus tersebut sebuah pertolongan. Pegawai perempuan, selamat pagi wahai puan. Pengurus perempuan, selamat pagi. Nampaknya awak sedang bersedih. Pegawai perempuan, ya wahai puan, saya berharap agar awak boleh membantu saya. Pengurus perempuan, apakah yang telah berlaku kepada awak? Pegawai perempuan, ibu saya sakit dan saya mahu membawanya kepada doktor untuk diperiksa. Oleh itu, saya mahu kalau awak ataupun puan benarkan saya agar saya mengambil cuti selama 2 hari bermula pada hari ini. Pengurus perempuan, saya berduka cita dengan apa yang saya telah dengar daripada awak. Adakah ibu awak menghadapi sejenis penyakit? Pegawai perempuan, ya, sesungguhnya dia menghadapi penyakit jantung. Adakah awak, yakni puan, memiliki halangan untuk memberikan cuti kepada saya? Pengurus perempuan, tidak. Saya juga terkesan dengan keadaan yang menyedihkan seperti mana yang sedang awak rasakan. Maka ambillah cuti selama 2 hari dan saya harap ibu awak sembuh. Pegawai perempuan, saya mengucapkan berbanyak terima kasih wahai puan di atas layanan baik awak. Pengurus perempuan, tidak mengapa. Okey, jadi itu adalah petikan yang telah kita pelajari. Okey, yang disentuh yang terdapat di dalam unit 2.
Sekarang kita akan melihat pula soalan kefahaman berdasarkan petikan. Kita lihat latihan 1.2. Okey, di dalam latihan 1.2 ini, kamu diminta untuk tandakan betul bagi kenyataan yang betul dan tandakan salah bagi kenyataan yang salah. Jadi kita tengok bermula daripada yang pertama. Pegawai perempuan masuk ke dalam pejabat pengurus. Betul ataupun tidak? Ini betul. Yang kedua, pengurus perempuan meminta pertolongan daripada pegawai perempuan. Salah. Yang ketiga, ibu pegawai perempuan sakit. Betul. Yang keempat, pengurus perempuan mahu membawa ibunya kepada doktor untuk diperiksa. Okey, salah. Yang kelima, pengurus perempuan memberikan cuti selama 2 hari bermula pada hari Isnin. Okey, salah. Yang keenam, pengurus perempuan tidak terkesan dengan keadaan yang menyedihkan tersebut. Okey, salah. Yang ketujuh, pegawai perempuan berterima kasih kepada pengurus perempuan di atas layanan baiknya. Ini betul. Okey, jadi para pelajar sekalian, tolong semak jawapan anda. Semak jawapan kamu. Kalau ada yang salah, tolong perbetulkan. Okey, seterusnya kita beralih kepada latihan yang seterusnya. Latihan 2.2. So, kamu diminta untuk menjawab soalan berikut berpandukan jawapan yang terdapat di dalam jadual. Dan di sini saya sudah berikanlah nombor-nombor soalan berdasarkan jawapan di dalam jadual ini. Kita tengok setiap soalan-soalan yang ada. Yang pertama, siapakah yang meminta pertolongan? Jawapannya, pegawai perempuan. Okey, yang kedua, adakah terlihat bahawa pegawai perempuan bersedih? Okey, di sini tolong perbetulkan. Di dalam soalan tu ada kesalahan di situ, bukan al-mudirah tetapi al-muwazzafah. Jadi perbetulkan. Yang nampak bersedih adalah pegawai perempuan, bukan pengurus perempuan. Okey. Adakah pegawai perempuan ternampak bersedih? Jawapan dia, ya. Pegawai perempuan terlihat bersedih. Okey, seterusnya yang ketiga, kenapakah pegawai perempuan meminta pertolongan daripada pengurus perempuan? Okey, ibunya sakit dan dia mahu membawa ibunya berjumpa dengan doktor untuk diperiksa. Okey, yang keempat, adakah pengurus perempuan menghalang daripada memberikan cuti kepada pegawai perempuan? Okey, jawapannya tidak. Pengurus perempuan tidak menghalang daripada memberikan cuti kepada pegawai perempuan. Yang kelima, berapakah hari pengurus perempuan memberikan cuti kepada pegawai perempuan? Berapa hari? 2 hari. Yang keenam, apakah jenis penyakit ibu kepada pegawai perempuan? Okey, yang keenam, penyakit jantung.
Yang terakhir, ketujuh, apakah yang dilakukan oleh pegawai perempuan apabila pengurus perempuan memberikannya cuti? Apa dia buat? Pegawai perempuan berterima kasih kepada pengurus perempuan di atas layanannya yang baik. Okey, jadi ini adalah jawapan kepada soalan kefahaman petikan. Jadi sila periksa jawapan kamu. Kalau ada yang salah, perbetulkan. Kita beralih kepada latihan yang seterusnya. Latihan 2.3. Okey, latihan 2.3 ni kamu diminta untuk memberikan perkataan seerti bagi perkataan-perkataan berikut berpandukan perkataan yang terdapat dalam jadual. Okey, jadi saya sudah berikan makna kepada perkataan-perkataan ini. Tolong catat, tulis di dalam nota kamu supaya kamu boleh belajar vocab yang baru. So, jawapan yang pertama di sini, al-ijazah, cuti, seerti dengan al-utlah. Mani' yang kedua, seerti dengan aiq. Yang ketiga, musa'adah, seerti dengan mu'awanah. Dan yang keempat, tu'ani, seerti dengan tusabu. Okey, so ini perkataan-perkataan baru yang kamu boleh hafal dan boleh memperbanyakkan lagi jumlah kosakata kamu. Okey, sila jawab dan periksa jawapan kamu tu. Seterusnya latihan 2.4. Okey, latihan 2.4 ini kamu diminta untuk berikan perkataan berlawanan bagi perkataan-perkataan berikut berpandukan perkataan-perkataan yang terdapat dalam jadual. Di sini saya pun sudah berikan makna bagi setiap perkataan dan juga jawapan di sini. Okey, kita tengok satu persatu. Yang pertama, mutaassifah, berduka cita ni lawannya adalah bersukacita. Okey, mutasyarrifah. Yang kedua, ibtidaan, bermula. Lawannya ikhtitaman, berakhir. Yang ketiga, bersedih. Lawannya sa'idah, bergembira. Yang keempat, asyifa. Lawannya al-marad. Okey. So, periksa jawapan kamu sama ada betul ataupun tidak. Okey, kita beralih kepada latihan 2.5. Okey, ini bentuk soalan susunan susun perkataan menjadi satu ayat seperti dalam contoh, menjadi satu ayat yang gramatis lah. Okey, so ini pun kamu sudah pernah jumpa dalam bahasa Arab tahap 1 sebelum ni kan? Okey, kita tengok sama-sama. Periksa jawapan kamu. Yang pertama, tadharu. Saya akan bagi terjemahan perkataan, kemudian susunan perkataan yang betul. Jadi, tugas kamu tolong catat makna perkataan dan tandakan tertib susunan perkataan yang betul lah. Okey, tadharu, terlihat. Annaki, yang awak. Annaki, bahawa awak. Annaki, bahawa awak. Hazinatun, sedih. Okey. Yang kedua, awaddu, saya mahu. An akhudha, mengambil. Al-ijazata, cuti.
Okay. Yang ketiga, ummi, ibu saya, tusabu, menghidap, bimaradi, penyakit, al-qalb, jantung. Yang keempat, ashkuruka, saya berterima kasih kepada awak, ashkuruki, ala, di atas, husni, tasarrufiki, layanan baik awak. Okay. Husni itu baik, tasarrufiki, layanan awak. Jadi kalau kita gabungkan husni tasarrufiki, maksudnya layanan baik awak. Yang kelima, akhadtu, saya telah mengambil al-ijazata, cuti, limuddati, untuk tempoh, yaumaini, 2 hari. Yang keenam, ana, saya, ash'ur, berasa, al-muhzina, bidhurufi, saya terkesan ataupun terasa. Ash'uru itu terkesan ataupun terasa, bidhurufi, dengan keadaan al-muhzinah, yang menyedihkan. Okay. Yang ketujuh, saya mahu, an, adhaba, pergi, kepada, kepada, tabib, dokter. Okay, so ini adalah jawapan untuk latihan 2.5. Sila periksa jawapan kamu sama ada betul ataupun tidak. Kalau salah, tolong perbetulkan. Okay, so sekian saja latihan soalan berdasarkan kefahaman petikan untuk unit 2 ini, dan seterusnya kita akan beralih kepada bahagian tata bahasa. Jadi topik tata bahasa yang kita sentuh di dalam unit 2 ini adalah al-fi'lul mudhari'. Al-fi'lul mudhari' dalam bahasa Melayu disebut sebagai kata kerja sedang berlaku. So di dalam bahasa Melayu kita ada kata kerja sedang berlaku. Bila saya kata duduk, sedang duduk, itu fi'il mudhari'. Kalau saya kata lihat, sedang melihat, itulah fi'il mudhari'. Ataupun saya kata tulis, sedang tulis, itu adalah fi'il mudhari'. So kata kerja yang sedang berlaku di dalam bahasa Arab adalah al-fi'lul mudhari'. Okay, itu konsep asas al-fi'lul mudhari', kamu kena tahu. Dan kalau kamu semua perasan, sebenarnya di dalam petikan lalu ada banyak contoh fi'il mudhari' yang disebutkan. Antaranya adalah tadkhulu, dia sedang masuk, tatlubu, dia sedang meminta, tadhharu, dia kelihatan, arju, saya mengharap, tu'awinina, awak membantu, uridu, saya mahu, adhabu, saya sedang pergi, awaddu, saya mahu, tasmahina, awak mengizinkan, akhudhu, saya mengambil, tu'ani, awak menghidapi, tusabu, awak menghidapi juga, ataupun dia menghidapi pun boleh, ash'uru, saya merasa,
tash'urina, awak merasa, atamanna, saya berharap, ashkuru, saya berterima kasih. Itu contoh-contoh fi'il mudhari' yang ada di dalam petikan yang lalu. Okey. Seterusnya, perkara yang tidak kurang penting untuk kamu berikan perhatian dan penting untuk kamu pelajari dengan baik serta kuasai dengan baik adalah perubahan yang berlaku kepada fi'il mudhari' apabila fi'il mudhari' bergabung dengan kata ganti nama. Ini benda yang sama kamu pelajari dalam fi'il madhi yang lepas. Perubahan yang berlaku pada fi'il mudhari' apabila bergabung dengan kata ganti nama. Kamu kena kuasai. Sama ada perubahan bentuk binaan kata ataupun perubahan berbentuk makna ataupun maksud. Okey, kita tengok contoh yang diberikan di dalam buku ini. Okey, contohnya fi'il mudhari' yadrusu. Apa maksud yadrusu? Fi'il mudhari' yadrusu bermaksud sedang belajar. Sedang belajar. Apabila fi'il mudhari' yadrusu. Okey, sekarang bagi perhatian tengok perubahan yang berlaku pada fi'il mudhari' apabila fi'il mudhari' bergabung dengan kata ganti nama. Apabila fi'il mudhari' yadrusu bergabung dengan kata ganti nama ana. Apa maksud ana? Saya. Fi'il mudhari' yadrusu sedang belajar bergabung dengan kata ganti nama ana, saya. Berlaku perubahan. Dari sudut perubahan bentuk binaan kata, perubahan berlaku pada dua tempat, iaitu pada awal binaan kata dan yang kedua pada akhir binaan kata. Okey, kita tengok. Perubahan pada awal binaan kata berlaku, tambahan alif dan ya dibuang. Ya asal pada fi'il mudhari' yadrusu ini dibuang, digantikan dengan alif. Itu perubahan awal binaan kata. Kemudian pada akhir binaan kata. Okey, akhir binaan kata. Ada apa perubahan akhir binaan kata di sini ni? Kita tengok. Okey, tidak ada apa-apa perubahan. Jadi bentuk akhir binaan kata fi'il mudhari' yadrusu yang bergabung dengan kata ganti nama ana adalah adrusu. Dari sudut perubahan makna pula, adrusu bermaksud saya sedang belajar. Kan? Yadrusu sedang belajar bergabung dengan ana, saya. Berubah menjadi adrusu. Ada perubahan makna juga di situ menjadi adrusu, iaitu saya sedang belajar. Okey, kita tengok pula contoh yang kedua. Fa'il mudhari' yadrusu. Fa'il mudhari' yadrusu bergabung dengan kata ganti nama nahnu. Bermaksud kami. Berlaku perubahan. Perubahan dari aspek bentuk binaan kata. Berlaku pada dua tempat, iaitu awal binaan kata. Ya tadi itu, ya dibuang dan ditukar menjadi nun, na, berbaris atas na. Kemudian pada akhir binaan kata, perubahan yang berlaku, okey, tidak ada. Maka bentuk akhir bagi fi'il mudhari' yadrusu yang bergabung dengan kata ganti nama nahnu adalah nadrusu. Apa perubahan makna bagi fi'il mudhari' nadrusu ini? Dia berubah menjadi kami sedang belajar. Nampak? Seterusnya, fi'il mudhari' yadrusu, kita tengok lagi satu contoh. Bergabung dengan kata ganti nama anta, bermaksud awak, seorang untuk lelaki. Berlaku perubahan. Perubahan dari sudut binaan kata. Berlaku pada dua tempat, iaitu awal binaan kata dan akhir binaan kata. Di awal binaan kata, apa yang berlaku?
ya dibuang dan digantikan dengan ta berbaris atas. Kemudian di akhir binaan kata tidak berlaku apa-apa perubahan, maka kita akan dapat bentuk akhir fi'il mudhari' itu menjadi tadrusu. Dan tadrusu makna pun berubah menjadi awak sedang belajar. Okey, kita tengok contoh satu lagi untuk buat kamu lebih faham. Fi'il mudhari' yadrusu bergabung dengan kata ganti nama antuma yang bermaksud awak berdua, awak lelaki 2 orang atau kamu 2 orang lelaki. So, fi'il mudhari' yadrusu bergabung dengan kata ganti nama antuma berlaku perubahan dari sudut bentuk binaan kata di awal dan juga akhir. Di awal, apa yang berubah? Di awal binaan kata, ya berbaris atas kita buang dan kita gantikan dengan ta berbaris atas ta. Kemudian di akhir binaan kata kita tambah, ada tambahan alif nun. Maka bentuk akhir fi'il mudhari' yadrusu yang bergabung dengan kata ganti nama antuma ini adalah tadrusani. Nampak? So, untuk tadrusani ini kita nampak perubahan binaan kata di awal binaan kata dan di akhir binaan kata menjadi tadrusani. Dari sudut makna berlaku perubahan. Tadrusani berubah makna menjadi kamu berdua lelaki sedang belajar. Begitulah seterusnya. Boleh dikaitkan. Apabila fi'il mudhari' yadrusu bergabung dengan kata ganti nama antuma, dia menjadi tadrusuna. Macam mana dia jadi tadrusuna? Okey, rujuk perubahan yang berlaku pada awal binaan kata dan akhir binaan kata. Begitu juga apabila fi'il mudhari' yadrusu bergabung dengan kata ganti nama anti berubah menjadi tadrusina. Macam mana bentuk tadrusina ni kita dapat? Dengan kita melihat perubahan yang berlaku pada awal binaan kata dan akhir binaan kata. Begitulah seterusnya. Antuma, antunna, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Okey. Jadi kamu boleh rujuk sendiri di situ. Kita tengok pula contoh yang seterusnya di sebelah. Okey. So ini adalah contoh keseluruhan perubahan yang berlaku apabila fi'il mudhari' yadrusu bergabung dengan kata ganti nama di dalam bahasa Arab. Jadi tolong fahami dan tolong kuasai perubahan yang berlaku ini. Jadi sebagai kesimpulan kepada keterangan topik tata bahasa fi'il mudhari' ini, ada 3 perkara yang perlu kamu kuasai, kamu fahami supaya kamu boleh menjawab soalan pengukuhan tata bahasa dengan baik. Yang pertama apa dia? Al-fi'lul mudhari' adalah kata kerja yang sedang berlaku. Yang kedua, apabila kata kerja yang sedang berlaku ataupun fi'il mudhari' bergabung dengan kata ganti nama, maka akan berlaku yang pertama perubahan bentuk binaan kata. Sama ada di awal dan di akhir. Dan yang ketiga, berlaku perubahan makna kata.
Okey. Jadi ini adalah 3 poin penting yang kamu perlu faham, kamu perlu kuasai. Okey, jadi untuk memudahkan kamu memahami perubahan-perubahan yang berlaku apabila fi'il mudhari' bergabung dengan kata ganti nama ini, saya sudah berikan kepada kamu nota tambahan berkenaan dengan fi'il mudhari'. Okey, contohnya ini. Jadi kamu boleh tengoklah apa bentuk perubahan yang berlaku pada awal binaan kata dan pada akhir binaan kata. Okey, ini contohnya. Ini awal, ini akhir binaan kata. Okey, so ini kamu boleh tengok. Okey. Okey. Dan saya juga ada bagi contoh apabila fi'il mudhari' yaktubu bergabung dengan kata ganti nama, apa perubahan yang berlaku. Okey, ini untuk memudahkan kamu memahami dan melihat padanan perubahan yang berlaku apabila fi'il mudhari' bergabung dengan kata ganti nama yang tertentu. Okey, jadi kamu boleh rujuk juga nota tambahan ini. Okey, baik. Selesai penerangan berkenaan dengan fi'il mudhari'. Seterusnya kita beralih kepada latihan pengukuhan tata bahasa. Okey. Latihan pengukuhan tata bahasa ini kita tengok terlebih dahulu latihan pengukuhan 2.7. So, latihan pengukuhan 2.7 ini dia minta kamu untuk ubah kata kerja fi'il mudhari' ini fi'il madhi menjadi fi'il mudhari' seperti dalam contoh. Okey, kalau kamu tengok contohnya di sini, sebelum kita tengok latihan itu, kita tengok latihan baca dan ulang yang diberikan di buku ini. Ini contoh perubahan daripada fi'il madhi menjadi fi'il mudhari'. Contoh fataha. Okey, ini tolong berikan maksud supaya kamu dapat vocab yang lebih banyak lah. Fataha bermaksud telah buka. Fi'il madhi. Apabila dia berubah menjadi fi'il mudhari', dia menjadi yaftahu, sedang buka. Seterusnya jalasa, fi'il madhi telah duduk. Berubah menjadi fi'il mudhari', yajlisu, sedang duduk. Kataba, telah menulis. Yaktubu, sedang menulis. Rakiba, sedang menaiki. Ini fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya yarkabu, sedang menaiki. Karuma, fi'il madhi telah mulia. Yakrumu, sedang mulia. Fi'il mudhari'. Raja'a, telah mengulang kaji. Fi'il madhi. Mudhari' dia yuraji'u, sedang mengulang kaji. Darraba, fi'il madhi melatih. Yudarribu, mudhari', sedang melatih. Arsala, telah mengutus. Fi'il madhi. Yursilu, sedang mengutus. Fi'il mudhari'. Istama'a, fi'il mudhari' madhi, telah mendengar. Yastami'u, sedang mendengar. Fi'il mudhari'. Istaghfara, telah memohon keampunan. Okey, fi'il mudhari' dia yastaghfiru, sedang memohon keampunan. Okey, ini contoh perubahan daripada fi'il madhi menjadi fi'il mudhari'. Okey. So, macam mana untuk latihan 2.7 ini? Macam mana kamu buat? Tengoklah. Daraba berubah menjadi contoh di sini najaha, telah berjaya. Berubah menjadi yanjahu, sedang berjaya. Fi'il mudhari' dia. Okey, macam mana perubahan ni? Kamu tengok macam mana dia berlaku di sini. Macam mana kamu tahu itu yang sesuai fi'il mudhari' untuk dia. Ini fi'il madhi najaha apabila bergabung dengan, ini bentuknya apabila fi'il madhi bergabung dengan kata ganti nama huwa. So,
huwa bergabung dengan kata ganti nama huwa bergabung dengan fi'il madhi najaha, bentuk dia adalah najaha. Begitu juga dengan fi'il mudhari' bergabung dengan kata ganti nama huwa menjadi yanjahu. Jadi najaha apabila ditukar menjadi fi'il mudhari' menjadi yanjahu. Okey, macam mana pula daraba? Daraba bermaksud telah memukul. Telah memukul. Macam mana perubahan apabila fi'il madhi daraba berubah menjadi fi'il mudhari'? Yadribu. Okey, ini kemahiran melihat kamus lah. So mungkin susah sikit untuk kamu belajar menggunakan kamus, dan kita pun belum sentuh lagi kemahiran menggunakan kamus ini. So sini saya bantu kamu apa contoh jawapan yang betul untuk kata kerja fi'il madhi yang berubah menjadi fi'il mudhari'. So daraba fi'il madhi berubah menjadi fi'il mudhari', yadribu. Okey, yadribu, sedang memukul. Kemudian yang kedua, labisa, telah memakai. Sedang memakai macam mana? Yalbisu. 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 Itu fi'il mudhari' dia. Yang ketiga, basara, telah melihat. Fi'il mudhari' dia apa bentuk? Yabsiru. Yabsiru. Yabsiru, sedang melihat. Yang keempat, qatala, memerangi. Fi'il mudhari' dia yuqatilu. Yuqatilu. Yang kelima, sallama, menyerahkan. Telah menyerahkan. Fi'il mudhari' dia yusallimu. Yusallimu. Sedang menyerahkan. Yang keenam, istaqbala, menerima. Telah menerima. Fi'il mudhari' dia yastaqbilu. 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 Kemudian yang terakhir, istakhraja, mengeluarkan, telah mengeluarkan. Fi'il mudhari' dia yastakhriju, sedang mengeluarkan. Okey, so ini bentuk fi'il mudhari' dia. Sebenarnya untuk kamu pelajari bentuk-bentuk perubahan kata kerja fi'il mudhari' ini, dia ada perbincangan yang lebih panjang lah. Okey, dia ada banyak lagi pelajaran yang kamu perlu pelajari. Contohnya bab al-fi'lu bin-nadhri ila tarkibihi, kata kerja dari sudut binaan dia, yang mana kata kerja ni terdiri daripada mujarrad dan mazid. Mujarrad ni pula ada jenis yang thulathi dan rubai. Kemudian al-mazid ada dengan 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf. Tapi itu kamu tidak pelajari secara serius dalam sukatan tahap asas ini. So hanya kamu diberikan pendedahan asas ni lah. Hanya kamu perlu tahu yang ada kata kerja yang terdiri daripada kata kerja akar dan kata kerja akar dan tambahan huruf-huruf. Okey. Jadi untuk kamu pelajari lebih lanjut berkenaan dengan
kata kerja, jenis kata kerja dari sudut binaan kata kerja ini kamu perlukan mungkin masa yang lebih banyak lah. Cuma untuk sukatan ini memadai dengan kamu mengetahui beberapa perkataan-perkataan inilah tanpa kamu perlu memahami lebih mendalam tentang binaan kata kerja itu sendiri. Okey. Jadi poin yang saya cuba terangkan di sini, ini adalah contoh kata kerja fi'il madhi yang berubah menjadi kata kerja fi'il mudhari' di dalam bahasa Arab. Okey, kenapa bentuk dia begitu? Okey, itu persoalan yang hanya boleh dijawab kalau kamu pelajari dengan lebih dalam lah. Cuma untuk kes sukatan kamu ni memadai dengan kamu tahu. Oh, rupanya daraba, fi'il madhi daraba, fi'il mudhari'nya adalah yadribu. Kalau fi'il madhi istaqbala, fi'il mudhari'nya yastaqbilu dan seterusnya. Okey, so selesai untuk latihan 2.7. Kita beralih kepada latihan 2.8. Okey, di sini kamu diminta untuk mengubah fi'il mudhari' seperti dalam contoh. Jadi ini contoh di sini ni sebenarnya kamu sudah buat latihan di dalam fi'il madhi sebelum ini. Tapi kita tengok sama-sama. Okey, so tukar seperti dalam contoh. Okey, basically apa yang kamu perlu tahu di sini seperti yang saya nyatakan tadi adalah apa bentuk perubahan. Perubahan fi'il mudhari' apabila dia bergabung dengan kata ganti nama. Jadi contohnya, yang pertama ini, Kamal, nama orang, yuraji'u, mengulang kaji, sedang mengulang kaji, ad-durusa, pelajaran, fi, di al-maktabah, perpustakaan. Contoh yang kedua, at-tullabu, pelajar-pelajar, yuraji'una, sedang mengulang kaji, ad-durusa, pelajaran di perpustakaan. Apa yang berubah di sini? Yang pertama adalah fi'il mudhari' yuraji'u. Yang pertama, contoh pertama ni dia guna fi'il mudhari' yuraji'u. Manakala contoh yang kedua ni dia menggunakan fi'il mudhari' yuraji'una. Berlaku perubahan bentuk fi'il mudhari' di situ. Kenapa berlaku perubahan fi'il mudhari' di situ? Disebabkan kata ganti nama yang bergabung dengan fi'il mudhari' itu. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Kamal, ini nama lelaki. Kita tengok ciri kata nama yang ada pada Kamal ini dari sudut jantina dan jumlah dia. Kamal, lelaki perempuan? Lelaki. Bilangan dia 1 orang. Apa kata ganti nama yang sesuai untuk Kamal? Huwa. So, apabila kata ganti nama huwa bergabung dengan fi'il mudhari' yuraji'u, maka kita akan dapat bentuk yuraji'u. Itu sebablah fi'il mudhari' yuraji'u ini digunakan dalam ayat ini. Kita tengok pula contoh yang kedua. At-tullab, pelajar-pelajar. So, at-tullab di sini jantina dia apa? Lelaki perempuan? Lelaki. Berapa bilangan dia? Ramai, 3 dan ke atas. Apa kata ganti nama yang sesuai untuk at-tullab? Hum. So, apabila kata ganti nama hum bergabung dengan fi'il mudhari' yuraji'u, maka berlaku perubahan pada bentuk. Di depan binaan kata dan di akhir binaan kata. Maka kita akan dapat yuraji'una. Rujuk balik jadual dalam nota tambahan yang saya bagi itu ataupun nota yang kita sudah sentuh di awal pembelajaran tata bahasa tadi. Maka dapatlah kita perubahan akhir menjadi yuraji'una. So, itulah sebab berlaku perubahan bentuk yuraji'una fi'il mudhari' pada ayat yang kedua, contoh yang kedua ini.
Jadi kamu kena tengok apa bentuk, apa kata ganti nama dan bagaimana perubahan yang berlaku pada fi'il mudhari' apabila dia bergabung dengan kata ganti nama tersebut. Okey, jadi fi'il mudhari' yuraji'u fi'il mudhari' yuraji'u ini kamu perlu gabungkan dengan kata ganti nama yang sesuai daripada soalan 1 sampai soalan 7 ini. Kamu gabungkan apabila fi'il mudhari' yuraji'u bergabung dengan kata ganti nama ana. Apa yang berlaku? Apa bentuk perubahan yang berlaku pada fi'il mudhari' yuraji'u? Dia menjadi uraji'u. So dia akan jadi uraji'u. So apa yang kamu perlu buat selepas kamu dapat mengetahui bentuk perubahan fi'il mudhari' selepas bergabung dengan kata ganti nama ana, kamu tulislah jawapan yang tepat. Jawapan yang tepat adalah kamu tulis di situ salin balik ana. Okey. Salin ana tu kemudian tiru ayat di dalam contoh. Ana uraji'u. Okey, salin ayat di dalam contoh ad-durusa fi al-maktabah. Macam tu. Jadi begitulah yang kamu buat pada soalan-soalan yang lain 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Okey. So at-taliban ini kamu kena tentukan terlebih dahulu apa kata ganti nama yang sesuai untuk dia. At-tilmidat pun macam tu juga. Kemudian barulah kamu gabungkan dengan fi'il mudhari' yuraji'u. Cari apa bentuk perubahan akhir dia dan masukkan fi'il mudhari' yang sesuai di dalam ayat yang gramatis seperti mana yang diberikan dalam contoh. Okey, jadi bolehlah kamu buat latihan pengukuhan tata bahasa 2.8 ini. Okey, selesai latihan 2.8, kita beralih kepada latihan 2.9. Okey, so latihan 2.9 ini kamu diminta untuk keluarkan kata kerja fi'il mudhari' yang sedang berlaku di dalam teks berikut. Okey, saya akan bagi maksud untuk perkataan dalam petikan ini, kemudian kamu buat kerja kamulah, keluarkan fi'il mudhari' yang sesuai. Okey. Yuhibbu Hasanun al-qira'ata. Suka Hasan membaca. Ayat gramatis dia, Hasan suka membaca. Wahuwa dan dia yaqra'u membaca al-kutuba, buku-buku, kathiran yang banyak. Wa yuraji'u, yang banyak di sini kathiran dengan banyak. Dia buat aktiviti membaca tu dengan banyak. Wa yuraji'u dan dia mengulang kaji ad-durusa pelajaran daiman selalu. Hasan al-an sekarang dia adalah azka talibin pelajar yang paling bijak fi di dalam al-fasli kelas. Ya'ti berdatangan jami'u semua at-tullab pelajar-pelajar ilaihi kepada dia.
Wa yuraji'una, dan mereka mengulang kaji ad-durusa, pelajaran, ma'ahu, bersama dengannya. Wahum, dan mereka yunadunahu, menggelarkannya duda al-kutubi. Apa maksud duda al-kutub? Ulat buku. Okey. So tugas kamu keluarkan mana kata kerja fi'il mudhari' daripada teks ini. Boleh lakukan sekarang. Okey, selesai latihan 2.9, kita beralih kepada latihan 2.10. Okey, di dalam latihan 2.10 ini kamu diminta untuk betulkan yang salah seperti dalam contoh. Mana perkataan yang salah di sini? Perkataan yang bergaris. Kamu kena tengok kenapa perkataan bergaris tu dia salah, kemudian betulkan dia sesuai dengan perkataan ataupun bentuk fi'il mudhari' yang tepat. Okey, kita tengok contoh. Ana, zoom sikit. Ana, saya, yadhhab, pergi, ila, ke as-suq, pasar. Kenapa fi'il mudhari' yadhhab di sini salah? Dia salah sebab kata ganti nama yang bergabung dengan fi'il mudhari' yadhhab itu adalah ana. So, apa yang betul? Apa bentuk fi'il mudhari' yadhhabu yang betul? Ini. Adhabu. Sepatutnya apabila fi'il mudhari' yadhhabu bergabung dengan kata ganti nama ana, saya, maka akan berlaku perubahan. Sama ada di awal ataupun di depan binaan kata ataupun di akhir binaan kata. Maka kalau kita tengok nota di awal keterangan topik tata bahasa tadi ataupun nota tambahan yang saya ada bagi dengan kamu, kita akan dapati bentuk yang sepatutnya adalah adhabu. Inilah bentuk yang tepat. Ana adhabu ila suq, barulah menjadi ayat yang gramatis. Okey. Itu contoh pembetulan yang kamu perlu lakukan pada perkataan yang salah. Mana perkataan yang salah? Perkataan yang berbaris. Okey, so begitulah yang kamu perlu lakukan. So tolong tengok apa perubahan fi'il mudhari' yang betul dengan kamu melihat apa kata ganti nama yang sesuai. Okey? Kita tengok yang pertama, saya akan bagi terjemahan di sini supaya kamu dapat memahami, mempelajari vocab lebih banyak lah. Yang pertama, al-bintu, anak perempuan. Okey, al-bintu, anak perempuan. Tusa'idna, menolong, ummaha, ibunya. Okey, tolong letakkan terjemahan pada perkataan-perkataannya. Okey. So, kenapa tusa'idna ini, fi'il mudhari' tusa'idna ini salah? Dan apa yang betul apabila tusa'idna ini, fi'il mudhari' tusa'idna ini bergabung dengan kata ganti nama yang sesuai untuk al-bint? Apa kata ganti nama yang sesuai untuk al-bint? Macam mana kita menentukan? First, kena tentukan dulu lelaki ke perempuan, anak perempuan ni. Perempuan lah kan? Berapa orang? Satu orang. So, apa kata ganti nama yang sesuai untuk al-bint? Hiya. Dia. So, kata ganti nama hiya bergabung dengan fi'il mudhari' tusa'idna. Sepatutnya apa bentuk dia? Sepatutnya dia akan menjadi tusa'idu. Tusa'idu. Rujuk balik di dalam jadual perubahan bentuk fi'il mudhari' ataupun nota yang terdapat dalam buku ini. So, apa kamu perlu buat? Jawab dengan lengkap
di dalam tempat yang kosong ini, kamu tulis semula ayat nombor 1 ini. Al bintu, tulis semula. Kemudian apa kata kerja fi'il mudhari yang betul? Tusa'idu. Tulis tusa'idu. Kemudian ummaha. Ummaha. Okey. Kalau kamu buat macam ni, kamu akan dapat full mark. Okey, ini full mark. Macam itulah yang kamu perlu buat untuk soalan yang seterusnya yang berbaki 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Okey, jadi bolehlah kamu buat latihan 2.10. Bolehlah kamu buat latihan 2.10. Okey. Mungkin ada yang ada kesukaran apa bentuk asal kata akar untuk fi'il mudhari di sini. So saya just tulis di sini, nanti kamu cari apa dia punya bentuk perubahan akhir apabila fi'il mudhari kata akar fi'il mudhari ini bergabung dengan kata ganti nama lah. So contohnya ta'kulu. Yang kedua, na'kuluna. Na'kuluna, kata akar untuk fi'il mudhari na'kuluna ini adalah ini. Ya'kulu. Okey, ini kata akar dia. So sekarang kamu cari ya'kulu. Apabila fi'il mudhari ya'kulu bergabung dengan kata ganti nama fi'il mudhari, apa bentuk yang sesuai? Apa perubahan bentuk akhir yang sesuai? Okey. Seterusnya, yang ketiga, kata akar untuk yatafarraju. Kata akar untuk yatafarraju adalah sama juga, yatafarraju. Yatafarraju. Okey, yang keempat, yal'abuna. Yal'abuna, kata akar dia adalah yal'abu. Yal'abu. Okey. Kemudian yang kelima, yasbahu. Apa kata akar dia? Sama jugalah. Yasbahu. Itu tidak ada perubahan. Okey, yasbahu itu juga kata kerja kata akar dia. So kamu tinggal cari apa bentuk akhir dia apabila dia bergabung dengan kata ganti nama. Okey. Kemudian yang keenam, ta'malna. Kata akar dia adalah ya'malu. Ini kata akar dia. Okey, apa bentuk perubahan akhir apabila ya'malu, fi'il mudhari ya'malu ini bergabung dengan kata ganti nama yang sesuai. Kemudian tusalluna. Kata akar dia adalah yusalli. Yusalli. Okey, so kamu carilah apa bentuk perubahan akhir apabila fi'il mudhari yusalli bergabung dengan kata ganti nama yang sesuai. Okey, jadi bolehlah kamu lengkapkan latihan 2.10 ini. Boleh buat sekarang. Okey, selesai latihan 2.10, kita beralih kepada latihan yang seterusnya. Ada lagi? Okey, tamat. So itu sahajalah latihan pengukuhan tata bahasa untuk unit 2. Jadi dengan berakhirnya latihan yang kita lakukan untuk tata bahasa ini, maka berakhirlah
kelas kita pada hari ini. Saya harap kamu selesaikanlah tugas yang diberikan ini. Jangan tangguh-tangguh dan pelajari dengan sebaiknya. Kalau ada yang tidak faham, kamu boleh ulang semula video ini sehingga kamu fahamlah. Okey, so itu sahaja daripada saya. Terima kasih di atas perhatian dan di atas tanggungjawab yang kamu berikan untuk melakukan aktiviti yang diminta. Kita berjumpa dalam kelas yang akan datang, kelas yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera.